Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung balik kerana ada putus tadi yang kita berhenti ulang balik. Wa qad kana li Muhammad ibn al-Hasan malun kathir. Cuba. Adalah bagi Muhammad bin Hasan harta yang banyak. Hatta kana lahu 300 min al-wukala, sehingga dia mempunyai 300 orang wakil. Mana ada bawah bekerja dengan dia, 300 orang bekerja dengan dia. Ala malihi, di atas harta dia. Wa anfaqahu kullahu fil ilmi, dia menginfakkan keseluruhan hartanya pada ilmu dan fiqh. Walam yabqa lahu thawbun nafis, sehingga tidak ada baginya kecuali pakaian yang mahal. Fara'ahu Abu Yusuf, maka melihat oleh Abu Yusuf fi thawbin khaliqin. Satu hari dia tengok sahabat dia ni, Muhammad bin Hasan pakai pakaian yang lusuh, yang lama. Fa'arsala ilaihi thiyaban nafisatan, lalu dihantar hadiah kepadanya kain, pakaian yang mahal. Falam yakbalha, tapi Muhammad bin Hasan tidak terima. Faqala, kata Muhammad bin Hasan, ujjila lakum, disegerakan nikmat bagi kamu di dunia, wa ujjila lana, dan ditangguhkan nikmat bagi kami di akhirat. Wala'allahu, boleh jadi Imam Muhammad bin Hasan lam yakbalhu, tidak terima hadiah kawan dia tu Abu Yusuf, wa in kana qabulul hadiyati sunnatan, walaupun asalnya menerima hadiah itu sunat. Tak terima tu lima ra'a fi dhalika madhillatan li nafsihi, kerana dia dapati pada menerima itu merendahkan dan menghinakan dirinya. Jadi tak terimalah. Qala Rasulullah SAW, laisa lil mu'mini an yudhilla nafsah. Nabi SAW bersabda, tidak harus bagi seorang Muslim itu dia menghinakan dirinya. Wa hukiya anna Syekh Farqal Islam Al-Arsabandi rahimahullah jama'a kusyura bitikhil mulqata fi makanin khali. Syekh Al-Arsabandi dia menghimpunkan kulit timun, kulit tembikai yang dicampur di tempat terbuang, tempat kosong. Orang buang kulit timun Cina, kulit tembikai. Fa'akala, dia pun makan kulit tembikai itu. Fara'athu jariyatun, lalu dia dilihat oleh seorang hamba perempuan. Fa'akhbarat bidzalika maulaha, perempuan tadi beritahu kepada tuan dia. Fattakhadhalahu da'wata, lalu tuan dia tadi membuat satu jemputan hidangan jamuan. Fada'ahu ilaiha, yang mana dia jemput Syekh Fakhrul Islam ni hadir kepada jamuan itu. Falam yakbal, tapi dia tidak terima. Lihadha, kerana sebab ini, kerana sebab tak embuh menghinakan diri. Wahakadha yang bagi li talibil ilm, demikianlah sepatutnya bagi penuntut ilmu, ayyakuna dha himmatin aliyah, hendaklah mempunyai himmah yang tinggi. Tidak mahu kepada perkara-perkara hina dunia ni. La yatma'u fi amwalin nas, jangan dia tamak pada harta manusia, jangan. Qala Nabi SAW, iyyaka wat tama'ah, jaga-jaga kamu daripada sifat tamak. Fa innahu faqrun hadirun, kerana ketamakan itu ialah kefakiran yang segera, kefakiran yang disegerakan. Kerana orang yang tamak ni, dia sentiasa tidak cukup. Orang yang tidak cukup ni orang fakir lah. Dia tidak ada rasa ghinan nafs, rasa kaya hati tak ada. Wala yabkhal, dan jangan dibakhil bima indahu minal mal, apa yang dia miliki daripada harta. Bal yunfiqu ala nafsihi wa ala fakri, manusia kesemuanya dalam kefakiran kerana sebab takut kefakiran. Bila takut fakir, dia pun tamak. Wa kana fi zamanil awal, adalah pada zaman pertama, ya ta'allamunal hirfata, ulama-ulama ni mereka belajar berusaha, belajar bekerja, belajar untuk mencari nafkah. Hirfah ni makna perusahaan dan pekerjaan lah. Orang ni kadang tu jahit, ada orang yang mana berjual, berdagang. Thumma yata'allamuna al-ilm, kemudian mereka pun menuntut ilmu, hatta la yatma'u fi amwalin nas, supaya mereka tidak tamak dan berkehendak kepada harta manusia. Wa fil hikmati, dalam kalam hikmat disebut, man istaghna bimalin nas iftaqar,
iftaqara. Siapa yang jadi kaya dengan harta orang ramai, dia sebenarnya jadi fakir. Dia sebenarnya fakir. Kaya dia sebab dengan harta orang ramai. Dia sebenarnya fakir. Wal alimu idza tamma'an. Orang alim apabila dia bersikap tamak, la yubqi hurmatal mal, dia tidak akan meninggalkan kehormatan ilmu, tidak akan kekal. Tidak akan kekalkan kehormatan ilmu. Bila orang tamak, dia menyebabkan ilmu tu tidak akan ada kehormatan. Orang pun tak pandang. Allah. Alim saja, ulama saja tamak harta dunia, nak harta dunia. Jadi dia tidak akan menyebabkan ada kehormatan, kekalnya kehormatan ilmu. Wala yaqulu bil haq, dan dia tidak akan bercakap benar. Dah nak harta orang boleh hejah tak? Boleh hejah tak? Boleh fatwa tu boleh ubah sikit tak? Ada qaul qada'ih ada tak? Qaul muqabil ada tak? Walihadza, dari kerana ini, ya ta'awadhu sahibu syar'i sallallahu alaihi wasallam minhu, kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awadh, minta berlindung daripada sifat ini. Wa yaqulu, yang membawa kepada taba'in, membawa kepada apa? Membawa kepada kehinaan dan keaiban. Taba'in tu makna kehinaan dan keaiban. Syainin wa aib. Nabi minta berlindung daripada sifat tamak. Wa yanbaghi lil mu'mini alla yarjua illa minallah. Sayugia bagi orang mukmin, jangan dia berharap kecuali daripada Allah. Wa la yakhafa illa minhu, jangan dia takut kecuali daripada Allah. Wa yadhharu dhalika bimujawazati haddi syar'i wa adamih, dan zahir kebenaran itu dengan dia ni melampaui had syariat ataupun tidak. Kalau dia takut Tuhan, dia tidak akan lampaui, tidak akan langkau had syariat. Tak akan langgar. Faman asallaha khaufan minal makhluk, siapa yang bermaksiat, buat maksiat kepada Allah Ta'ala, khaufan minal makhluk, kerana takut kepada makhluk, faqad khafa ghairallah, sesungguhnya dia telah takut selain daripada Allah. Siapa yang buat maksiat pada Allah kerana takut pada makhluk, sebenarnya dia takut selain pada Allah. Wa idza lam ya'sillaha ta'ala li khaufil makhluk, dan apabila dia tidak buat maksiat kepada Allah, dia tinggal maksiat kepada Allah li khaufil makhluk, tinggal tu kerana sebab makhluk. Wa raqaba hudud syar'i, dan dia memerhatikan had-had syariat, dia tidak langgar. Falam yakhaf ghairallah, sebenarnya dia tidak takut selain pada Allah. Bal khafallaha ta'ala, bahkan orang itu dikira takut kepada Tuhan. Dia tinggal maksiat, walaupun tinggal maksiat kerana takut kepada orang, tetapi sebenarnya dia tidak takut kecuali pada Allah. Sebab apa? Sebab dia tinggal maksiat tu, walaupun wa yanbaghi li talibil ilmi, sayugia bagi penuntut ilmu, an ya'udda, pada mengulang pengajian, mengulang-ulang. Fa innahu la yastaqirru qalbuhu, kerana tidak akan tetap hatinya, hatta yablugha dhalikal mablagh, sehinggalah sampai kepada apa yang dicita-citakan. Wa yanbaghi an yukarrira sabqal ams, hendaklah dia ulang pelajaran semalam, dia ulang 5 kali.
Wasabqal yaum alladhi qabla al-amsi arba'an marrat. Dan apa yang dibelajar sebelum semalam. Hari sebelum semalam. Semalam, hok belajar semalam ulang 5 kali. Hok hari sebelum tu ulang 4 kali. Wasabqal ladzi qablahu thalath. Dan yang belajar sebelum hari tu ulang 3 kali. Walladzi qablahu ithnain. Dan hari sebelum tu ulang 2 kali. Walladzi qablahu wahid. Dan hari sebelum tu lagi sekali. Nampak? Jadi hok kemarin 5 kali guna ulang. Sebelum pada tu ulang 4 kali. Faham? Untuk hari ni aja. Hari ni hok ulang untuk pelajaran 5 hari sebelum. Hok kemarin ulang 5 kali, hok sebelum tu 4 kali, hok sebelum pada tu 3 kali. Untuk hari ni aja. Faham tak? Jadi diulang-ulang. Cuma yang dah lama tu ulangnya sikit ya, sebab kita akan bergerak semua kan. Yang baru belajar tu ulang banyak, yang kurang sikit tu kurang sikit bilangannya. Wasabqal ladzi qablahu thalatha walladzi qablahu ithnain walladzi qablahu wahid. Fahadha ad'a ila al-hifdhi wat takrar. Ini lebih mendorong untuk diingati dan untuk diulang-ulang. Okay. Wa yanbaghi alla ya'tada al-makhafata fi at-takrari mukhafatata. Sayugia alla ya'tada mukhafatata. Mukhafatah ni makna perlahan. Jangan dibiasakan diulang secara perlahan. Kalau kita ngulang tu baca perlahan, tak dengar telinga. Fit takrar. Kenapa? Li'anna ad-darsa wat takrar. Kerana belajar dan mengulang ni yang bagi an yakuna bi quwwatin wa nasyat, hendaklah dengan kekuatan dan nasyat ni dengan segar. Dengan cergas. Kalau kita baca ulang, baca perlahan. Memang dah habis baca tidur lah. Memang tidur lah. Jadi jangan biasakan ulang dengan perlahan. Wala yajhar jahran yujhidu nafsah. Tapi janganlah dia kuatkan dengan kuat yang yujhidu nafsah. Yang yujhidu makna memaksa ataupun mengkerahkan dirinya. Meletihkan diri. Jangan. Baca kuat sangat sampai letih. Kaila yang qati'a anit takrar, supaya dia tidak putus daripada mengulang-ulang. Kalau letih sangat sekejap tak mampu, tak boleh masa panjang. Tapi janganlah perlahan sangat. Jadi ambil fa khairul umuri awsatuha. Maka sebaik-baik perkara itu ialah pertengahannya. Slow sangat pun tidak, kuat sangat pun tidak. Hukiya anna Aba Yusuf rahimahullah, dihikayatkan bahawa Abu Yusuf kana yudzakirul fiqha, adalah dia mengulang-ulang kaji fiqh ma'al fuqaha, bersama dengan para fuqaha, biquwwatin wa nasyat, dengan kekuatan, kesungguhan dan juga cergas. Wa kana sihruhu indahu, dan adalah menantunya itu bersama dia. Yata'ajjabu fi amrihi, pelik dengan perangai, dengan perbuatan Abu Hanifah ni. Padahal dia itu orang yang dah tua. Ya wa yaqulu ana a'lamu annahu ja'iun, aku tahu bahawa ayah mentuaku ni lapar, mundu khamsati ayyam, sejak 5 hari lapar. Wa ma'adzalika yunadhiru biquwwatin wa nasyat, dalam keadaan itu dia tetap munazarah dengan kekuatan dan segar, walaupun dia tak makan kenyang dalam masa 5 hari. Wa yanbaghi alla yakuna li talibil ilmi fatratun, dan sayugia jangan ada bagi penuntut ilmu fatrah. Fatrah ni makna tempoh berhenti. Jangan berhenti. Fatrah ni makna tempoh berhenti. Fa innaha afatun, kerana ia itu akan memusnahkan. Lama tak mari. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yaqul. Jangan riaklah kita kata, tak hadir. Kerana itu akan membunuh, akan merosakkan ilmu. Syekh Burhanuddin ni kata, innama ghalabtu syurakai, aku dapat mengalahkan rakan-rakanku bi anni la taqa'u li fatratu fi tahsil, bahawa sesungguhnya tidak pernah berlaku pada aku fatrah. Fatrah ni makna tempoh hilang, tempoh tidak hadir fi tahsil, masa aku menghasilkan ilmu, masa aku menuntut ilmu. Ada program motor ke? Belum ni motor dah, ni motor pula. RSZ pula, belum ni? Y pula. Lepas tu banyak motor, habis jenama motor dia.
Sya'ila ashul akhirah. Mana dia? La taqa'ali fatrah. Kata dia, aku dapat mengalahkan kawan-kawan aku, rakan-rakan aku. Pelajar universiti, jaga lah. Tak, jangan riak. Kalau boleh, paksa diri, paksa. Pernah sekali tu, subjek dengan Dr. Ali Zukaili. Dr. Ali Zukaili. Fiqh, tak silapnya, fiqh munakahat rasa tu lah. Belajar kitab mazhab Hanafi lah. Jadi biasa kita mari awal lah, hari tu sekali lewat sekali. Lewat sekali. Maknanya orang start dah, baru kelas start dah. Jadi dia nak masuk lewat sikit lah. Masuk lewat sikit, tutup pintu. Masuk je, baru doktor khabar. Aku khabar dah Mahdi mesti mari. Alam aku lah Mahdi Sayati. Dah kita, memang kita hadir semua. Kelas, tak ada riak. Doktor Ali sekali masuk je, dah masuk lagi. Khabar ke budak-budak Arab lain kan. Budak-budak Arab ada tu. Oh, khabar dah mesti Mahdi mari lagi. Aduh, ingat sungguh lah. Ya? Dr. Ali Zukaili. Al-Asbijabi annahu waqa'a fi zamani tahsilihi, bahawa berlaku pada zaman dia belajar wa ta'allumihi, dan dia tahsil ilmu dan dia belajar ilmu, fatratu 12 sanah, tempoh dia berhenti tu 12 tahun. Lama tu. Bin qilabil mulk, dengan sebab jatuhnya raja. Raja jatuh kena, kita kata inkilab lah, mana kalau zaman sekarang kat mana kerajaan jatuh. Bertukar kerajaan. Jadi dia pun jadi mari perasaan mana? Jadi tak ada semangat ah. Tak ada semangat. 12 tahun. Kerana sebab apa? Kerana sebab inkilab. Jatuhnya raja. Fa kharaja ma'a syarikihi, lalu keluar dia bersama dengan teman dia fi munadharah, untuk munadharah, untuk ulang kaji belajar lah. Ila haitsu yumkinuhuma al-istimraru, sekira-kira yadrusanihi, dan sentiasalah mereka berdua ni belajar ma'an, bersama-sama. Walam yatrukal julusa lil istilah tak ada mood dipanggil apa? Bukan stres, dipanggil apa? Depression. Ayuh. Depresi. Depresi berlaku kan. Jadi lepas batu tu dia cover pula 12 tahun. Dia hadir semua, tak pernah tinggal munazarah. Fasara syarikuhu Syekhul Islam, maka jadilah teman dia tadi Syekhul Islam li Syafi'iyyin. Syekhul Islam makna ulama hebat bagi ulama Syafi'iyyin. Wa kana huwa Syafi'iyyan, yang mana dia kawan dia tadi ni Syafi'i. Tapi makna kesungguhan dia. Dia cover balik dalam tempoh dia depresi, dia tidak adil tu, dia cover balik. Kita kalau dah adil dah. Apa tak? Selesai gitu. Kadang orang dulu tengok hari mana dak mari tak? Berapa hari tengok dobit kawan, tengok rakaman, tengok ni. Supaya jangan tinggal walaupun sikit. Okey. Wa kana ustadzuna Syekhul Qadhi Imam Fakhrul Islam Qadhi Khan yaqul yanbaghi lil mutafaqqihi an yahfaza kitaban wahidan min kutubil fiqhi daiman. Sayugia bagi orang belajar fiqh, dia hafal satu kitab yang satu daripada kitab fiqh sentiasa. Fayatayassaru lahu, maka akan jadi mudah baginya ba'da zalika hifzu ma sami'a minal fiqhi, dia menghafal apa yang didengar daripada fiqh. Jadi makna sayugia bagi seorang tu ada satu kitab yang dijadikan panduan. Dia hafal dan dia ingat. Supaya apa? Lepas ni mana-mana kitab-kitab lain ke atau pelajaran fiqh dia dengar, dia boleh rujuk balik. Dia boleh datangkan apa yang dihafal tersebut. Sebab itu kadang-kadang
Kalau orang yang ada hemah ni, dia akan hafal apa? Kalau fiqh ni, Abi Syuja' tu biasalah. Abi Syuja' ataupun Matan Zubat. Matan Zubat biasa ulama-ulama mengaji ulah Yaman, mereka akan hafal Matan Zubat lah. Zubat Ibn Raslan Kalau ulama-ulama hebat lagi, dia hafal Minhaj, hafal mata Ghural Al-Bahiyah, bagi Ibn Wardi. Okey, habis. Faslun fi tawakkal. Tawakkuli ya. Tawakkala fi'il. Masdar dia tawakkul. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Faslun fi tawakkul. Fasal pada tawakal. Sepatutnya habis mana? Tawakal. Pak takabur kanan tu. Saya tajuk lagi? Okey, tak apa. Untuk tinggal sekali ya. Sekali. Thumma la budda li talibil ilmi, kemudian tak dapat tidak bagi penuntut ilmu minat tawakkuli, hendaklah dia bertawakal fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu. Wala yahtamu bi amri rizki, jangan dia sibuk-sibuk dengan urusan rezeki. Wala yushghilu qalbahu bidzalik, jangan dia sibukkan hatinya dengan masalah rezeki. Warawa Abu Hanifah rahimahullah taala an Abdullah bin Al-Harith Az-Zabidi, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, man tafaqqaha fi dinillahi, siapa yang belajar fiqh pada agama Allah Ta'ala, kafahammuhullahu Ta'ala, mencukup akan hammuhu, kerisauannya akan mencukupkan oleh Allah. Lafaz jalal tu jadi fa'ilun mukhtar. Kafallahu hammuhu, Allah Ta'ala akan mencukupkan kerisauannya. Warizqahu, dia akan cukupkan rezekinya, min haitsu la yahtasibu, daripada sekira-kira tidak ditahu. Tiba-tiba ada rezeki. Tak sangka-sangka. Fa inna man ishtaghala qalbuhu bi amri rizqi, kerana orang yang sibuk hatinya dengan urusan rezeki, minal quti, daripada makanan, wal kiswati, pakaian, qalla ma yatafarrahu, amat sedikit dia akan mengosongkan jiwa li tahsili makarimil akhlak, untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia, wa ma'alil umur, dan perkara-perkara yang ketinggian. Sebab apa? Sebab hati dia sibuk nak makan apa, pakaian apa, sibuk cari rezeki, maka hatinya tak boleh tumpu pada ilmu dan perkara-perkara baik. Sebab itu bab nafkah ni penting. Ni memang antara yang kita ingat sangatnya ialah sanan dan juga apa yang disebut oleh Ustaz Azhar dulu lah. Saya mengaji dengan dia dulu dalam kitab Minhajul Abidin dan kitab-kitab lain lah, banyak lah. Bab pelajar penuntut ilmu ni, jangan risau bab rezeki. Jangan risau bab rezeki. Itu satu benda yang akan menghalang seorang daripada dapat ilmu. Kerisauan terhadap rezeki. Atau lepas pada tu sekalipun. Kerisauan tentang rezeki ni sebenarnya bukan benda-benda yang tak sepatutnya lah bagi orang yakin kepada Allah Ta'ala, bahawa setiap rezeki seseorang itu telah Allah Ta'ala tetapkan. Bukan nak suruh jadi malas ataupun tak bekerja, tetapi keyakinan dan tawakal kepada apa yang Allah Ta'ala bahagikan daripada hak masing-masing. Okay? Mana tadi? Minal kuti wal kiswah. Kila. Kalau tidak akan takkan belajar. Kalau risau ilmu. Kalau masuk universiti, budak akan risau bab ilmu, risau bab apa ni? Bab rezeki. Akhirnya masuk universiti, dia pergi join MLM. Multi-level marketing. Kadang-kadang dia pun sibuk buat ni. Bukan salah keusahawanan tu, tak salah. Itu satu bentuk pembelajaran. Tapi bukan ni. Bukan hak bawah universiti anjur ni. Ni hak sendiri-sendiri ni. Tak? Mula maha minjang dengan kawan, pinjang dengan mak ayah. Tak ada mak ayah, pinjang dengan kawan pula. Habis kawan pinjang apa syarah pula. Tak. Ustaz, doktor, saya nak buat ni. Nak buka perniagaan ni. Nanti saya bayar balik hutang. Nak berhutang. Tanya lah. Belaka-belaka. UN ada tak? Ada belaka. Ada belaka Sebab apa? Sebab risau bab ilmu. Jangan risaulah. Allah Ta'ala akan beri rezeki yang tidak kira. Sebab tu biasa kita dengar kan. Ni doa Ustaz Wan Junaidi biasa baca kan. Ni katanya doa yang dibaca oleh Baba Najmuddin. Baba Din Keradang. Allahumma rzuqna rizqat talibin. Allahumma rzuqna
rizqat talibin. Rizkikan kepada kami rizqat talibin. Rizki penuntut ilmu. Ni biasa kalau waktu sekarang ni kita dengar Ustaz Wahid Junaidi lah. Dia pun katanya ambil daripada baba apa Najmuddin Kandang lah. Ya Allah beri pada kami rizqat talibin, rizki penuntut ilmu. Sebab rizki penuntut ilmu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Taala jamin. Allah Taala jamin. Da'il makarima la tarhal li bughyatiha. Da'il makarima la tarhal li bughyatiha. Tinggalkan kemuliaan. Jangan kamu pergi untuk mencari dan mendapatkannya. Waq'ud, duduklah kamu. Fa innaka anta ta'imul kasi, kerana engkaulah orang yang memakan dan juga orang yang memberi makan dan memberi pakaian. Jadi qila ini apa nama ni, syair ni syair menghina lah ni. Hijab Yahju Az-Zibraqan, Zibraqan Ibnu Badar. Syair ni syair bagi Hutai'ah. Hutai'ah dia menghina bagi Zirbaqan bin Badar. Da'il makarim, tinggallah akhlak-akhlak, la tarhal li bughyatiha. Jangan kamu pergi mencarinya. Waq'ud, duduk sajalah, fa innaka anta ta'imul kasi. Kerana kamulah yang memberi makan dan juga memberi pakai. Qala rajulun li Ibn Mansur al-Hallaj. Seorang lelaki berkata kepada anak Al-Mansur Al-Hallaj, usini, wasiatkan kepada aku. Ni siapa ni? Husain bin Mansur Al-Hallaj ni. Usini, tolong wasiat, nasihat kepada aku, wasiat kepada aku. Qala Ibn Mansur, hiya nafsuka, jaga diri kamu. Illam tushghilha syagalatka, kalau kamu tidak sibukkan diri kamu, syagalatka, nescaya dia akan menyebabkan kamu sibuk. Kalau kamu tidak sibukkan diri kamu untuk menjaga hati dan jiwa kamu, nescaya jiwa kamu, hati kamu akan menyebabkan kamu satu hari akan sibuk. Kamu akan letih kerana sebab jiwa kamu yang tidak terdidik. Jadi hiya nafsak, jagalah diri kamu. Didik diri nafsu kamu. Illam tushghilha, kalau kamu tidak didik dia, tidak ambil berat tentangnya. Syaghal makna tidak bekerja kepadanya, dia akan menyibukkan kamu. Fayam bagi likulli ahadin, sayugia bagi setiap seorang, ay yushghila nafsahu, dia sibukkan dirinya, bi'amalil khair, dengan amalan baik. Hatta la yushghila nafsahu, hatta yashghula, supaya tidak jadi sibuk. Hatta yashghula nafsuhu bihawaha, supaya tidak jadi sibuk oleh jiwanya dengan hawa nafsu. Jadi cara macam mana? Kita sibukkan diri kita dengan amalan baik, supaya nafsu kita tidak jadi sibuk dengan hawa nafsu. Itu. Hatta la yashghula nafsuhu bihawahu, supaya jadi tidak sibuklah dirinya, jiwanya dengan hawa nafsu. Wala yahtammu al-aqilu bi amri dunya, jangan jadi bimbang dan runsing oleh orang yang berakal kepada urusan dunia. Li'annal hamma, kerana perasaan rusing, wal hazana, dan perasaan sedih, la yaruddul musibata, dia tidak mampu menolak musibah. Jadi jangan kita rasa sedih dan juga rasa suram, rasa duka cita kerana sebab dunia, kerana perasaan itu tidak dapat menolakkan musibah. Wala yanfa', dan dia tidak akan beri manfaat perasaan kita berduka cita itu. Bal yadurru bil qalbi, bahkan dia memudaratkan dengan hati. Wal badani, mudarat badan. Wal aqli, dan mudarat akal. Sungguh. Kebanyakan yang sekarang ni mati muda-muda ni, usia-usia yang kita kata usia-usia yang tak sampai 40 atau 40-an ni, usia-usia pemuda ni dah meninggal sebab apa? Depresi. Sebab stres. Depression, sebab stres, akan datang penyakit. Bila begitu penyakit mari.
penyakit akan datang, hati akan tak tenang, badan akan tu dan akan. Wa yukhillu bi amalil khair, dan akan mencacatkan dengan amalan kebajikan. Wa yahtammu li amril akhirah, dan hendaklah dia bimbang dengan urusan akhirat. Li'annahu yanfa', kerana bimbang dengan akhirat ni dia memberi manfaat. Gitu pula. Apa? Bimbang dengan akhirat ni, subhanal khaliq, masya-Allah, Tuhan buat. Perasaan bimbang sama. Perasaan bimbang dan rasa takut tu. Kebimbangan, tapi benda yang dia bimbang tu memberi kesan berbeza. Bimbang dunia, penyakit mari. Bimbang akhirat, sihat badan. Manfaat untuk diri. Sama-sama bimbang, tapi bimbang perkara berbeza tu, kesan berbeza. Masya-Allah, benda sama Tuhan buat. Tuhan boleh buat benda sama, kesan berbeza. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, inna minadh dhunubi dhunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah. Sesungguhnya ada daripada dosa-dosa yang tidak dapat mengkafarahkan, menghapuskannya kecuali hammul ma'isyah, kebimbangan tentang mencari rezeki. Kebimbangan dalam mencari kehidupan rezeki. Nabi kata dalam banyak-banyak masa ada dosa yang hanya boleh dihapuskan oleh kita resah dan berfikir untuk cari rezeki. Dan macam mana pula? Tidakkah bertentangan dengan tadi? Tengok katanya. Fal muradu minhu, maksud daripadanya ialah qadru hammin la yukhillu bi a'malil khair. Kadar kebimbangan yang tidak mencacatkan dengan amalan kebajikan. Wala yushghilul qalba syughlan yukhillu bi ihdaril qalbi fi salah. Dan tidak menyibukkan hati dengan kesibukan yang mencacatkan pada menghadirkan hati dalam sembahyang. Makna bimbang secara biasalah. Bimbang maknanya urusan macam mana rezeki, macam mana nak tentu. Itu biasa je lah. Bukanlah bimbang yang terlampau sampai menyebabkan tidak khusyuk dalam sembahyang. Memang ada kan? Tak? Macam mana nak urusan rumah tangga dan ni. Benda itu benda biasa. Benda itu yang mendapat mengkafarahkan dosa. Fa inna dhalikal qadara minal ham, kerana kadar kebimbangan itu wal qasdu min fa inna dhalikal qadara minal hammi wal qasdi min a'malil akhirah. Min tu muta'alliqun bi mahzufin, jadi khabar bagi fa inna dhalikal qadara minal hammi wal qasdi min, termasuk daripada amalan akhirat. Kebimbangan dan juga qasad itu, qasad kita mencari rezeki nafkah itu termasuk daripada amalan akhirat. Wala budda li talibil ilmi min taqlil alaiqi, tak dapat tidak bagi penuntut ilmu mestilah mengurangkan alaiq ad-dunyawiyah, halangan-halangan duniawi, biqadril wus'i, semampu boleh. Falihadza ikhtarul ghurbah, kerana itulah ikhtaru, para ulama penuntut ilmu ni memilih untuk berasing. Makna belajar, jangan belajar dalam keadaan senang, duduk rumah belajar, tempat jauh, asingkan diri. Kalau tidak susah tak? Jadi berasing diri, tumpu untuk belajar. Tu kita masuk sekolah, masuk universiti, pergi belajar tempat jauh-jauh. Wala budda min tahammulin nasabi wal masyaqqati fi safari ta'allum, tak dapat tidak kena tanggung nasab, keletihan, masyaqqah, kesukaran, fi safari ta'allum, pada musafir untuk belajar. Kama qala Musa salawatullah ala nabiyina wa alaihi sebagaimana perkataan Nabi Musa, selawat Allah ke atasnya dan ke atas Nabi kita, fi safari ta'allum, pada musafir belajar ni. Walam yunqal anhu dhalika fi ghairihi minal asfar, dan tidak dinukilkan daripada Nabi Musa selain daripada musafir-musafir lain. Musafir-musafir lain tidak disebut, tapi musafir belajar ni disebut bahawa musafir belajar ni ada kepayahan dan kesukaran. Dalam ayat Quran Tuhan sebut apa? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Dikhabar kepada teman dia Yusha' bin Nun. Laqad laqina, sungguhnya kita telah dapati, min safarina, daripada musafir ini, hadza, musafir kita ini, nasaba, keletihan, kepenatan. Wak mari ikan, kisah dia mencari belajar dengan Nabi Khidir kan. Wak mari ikan hak dibawa tu, kerana kita telah menempuh perjalanan menyebabkan penat ni. Bab musafir banyak, tapi musafir yang disebut penat, musafir ta'alum. Musafir ta'alum kena penat sikit. Sebab kita belajar bukan nak bersenang, nak bersenang lenang. Belajar dalam keadaan susah, tak ada duit, putu, bekalang,
Ada. Tak masuk lagi beasiswa, pinjaman ke apa tu benda. Biasa. Biasa. Li'u'lam, hendaklah diketahui anna safaral ilmi, musafir ilmu la yakhlu 'anit ta'abi, tidak sunyi daripada keletihan. Ni pun ada dia bagi ni. Ada allowance ni. Ada. Ha? Ada beasiswa. Ada beasiswa lagi. Pelajar Terengganu. Luar tak ada. Lepas tu sendiri bayar. Ha? Fama, father and mother. Ha? Makan free. Makan free. Ada. Ada orang tak ada makan nak belajar tak. Maggi belah dua Maggi kat dua. Lepas habis tamat belajar, terbeban dengan hutang. Lepas tu kena menyakit pula. Pak makan Maggi sok mau? Makan Maggi sok mau? Ada kawan tu, buah pinggan rosak saya. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah. Tak tahu sebab apa, orang kata sebab makan Maggi, sebab dia tak tahu lah. Jadi, ada gitu. Ada kadang pergi mat'am, ambil hot sisa makanan orang tak makan lagi. Jadi tak sunyi daripada kesukaran. Tu rasa pun tak, ada lagi payah pun ada. Ada lagi payah pun ada. La yakhlu 'anit ta'abi, tidak sunyi daripada letih. Li'anna talabal ilmi amrun azim, kerana menuntut ilmu perkara yang besar. Wa huwa afdalu minal ghuzati, dia lebih afdal daripada ghuzah, daripada orang perang. Orang berperang, inda aktsaril ulama, di sisi kebanyakan ulama. Wal ajru ala qadri ta'abi wan nasabi, dan pahala itu mengikut kadar keletihan dan juga ta'ab, nasab samalah. Letih. Ta'ab dan nasab. Nasab tu makna letih jugalah. Faman sabara ala dhalika ta'abi, siapa yang sabar di atas keletihan itu, wajada lazzatal ilmi tafuku lazzatid dunya, dia akan dapati kelazatan ilmu itu mengatasi kelazatan dunia lain. Sungguh. Kelazatan ilmu ni, bila seorang yang betul-betul nak kepada ilmu, bila dapat ilmu, kelazatan ilmu tu lebih pada kelazatan ilmu lain lagi. Hatta lebih pada kelazatan wanita lagi. Sungguh. Kerana kelazatan dunia ni, dia dua kelazatan yang Tuhan beri kat dunia ni yang kekal. Kelazatan lain tak kekal. Kelazatan, dua kelazatan. Ini dalam luqatatul ajlan disebut lah. Dua. Kelazatan lain tak kekal. Kelazatan beristeri dengan orang puang kejap je, lepas tu habis lah. Kelazatan makan kejap je. Benda lazat apa lagi? Lazat tidur lah sekejap je. Dua. Kelazatan ma'rifatullah dan zikir. Kedua, kelazatan ilmu. Waktu kekal. Mana tadi? Walihadha kana Muhammad bin Hasan idza sahira layali, apabila dia berjaga malam, wan halat lahul mushkilatu, dan terungkai baginya kemusykilan, yaqulu aina abnaul muluki min hadhihi ladzati, di manakah anak-anak raja daripada kelazatan ini? Anak raja boleh tak kelazatan tak boleh? Makna sedapnya ilmu yang didapat tu. Wa yanbaghi li talibil ilmi, sayugia bagi penuntut ilmu, alla yashtaghila bi syai'in akhara ghairil ilm, jangan dia sibukkan diri dengan perkara lain selain daripada ilmu. Wala yu'rida anil fiqhi, dan jangan dia berpaling daripada fiqh, ngaji fiqh, faham fiqh. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullah taala, sina'atuna hadhihi, kerja kami ni, sina'ah ni mana kerja kami ni, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayang sampai ke liang lahat. Faman arada an yatruka ilmana hadha sa'atan, sesiapa yang ingin meninggalkan ilmu kami ni sekejap, falyatrukhu sa'ah, nescaya dia akan ditinggal akannya oleh waktu. Maksud apa? Mati. Siapa yang nak tinggal ilmu ni sekejap, makna orang itu akan ditinggal akannya oleh masa, dengan maksud dia mati. Tak ada nilai. Wa dakhala faqihun, dan
masuk seorang faqih. Siapa dia? Wahwa Ibrahim Ibn Jarrah ala Abi Yusuf. Masuk kepada berziarahi Abi Yusuf. Ya'uduhu fi maradi mautih. Menziarahi Abi Yusuf ketika dia sedang sakit nak mati. Wahwa yajudu binafsih. Ketika tu Abu Yusuf sedang yajudu binafsih, makna dia dalam keadaan seksa dirilah, dalam keadaan hampir nazak nak matilah. Yajudu binafsih dengan maksud dia itu dalam keadaan berat, keadaan sukar, keadaan sakit sangat. Faqala Abu Yusuf, Abu Yusuf sedang dia tanya, ramyul jimari rakiban afdalu am rajila? Melentar jamrah masa di Mina tu kan, melentar jamrah dengan menunggang itu lebih baik ke dengan keadaan berjalan? Kan boleh kan? Dia melontar dalam keadaan menunggang, lontar batu jamrah tu ketiga-tiga tempat wusta, sughra, wusta dengan kubra tu. Dalam keadaan menunggang ke lebih afdal atau keadaan berjalan? Walam ya'rif al-jawab. Tapi Ibrahim bin Jarrah tak tahu jawab. Fa ajaba bi nafsihi. Lalu Abu Yusuf sendiri jawab. Ketika sakit tu, dia telah melawang sakit nak mati tu. Dia jawab. Apa dia jawab? Dia kata, tengoklah. Kalau tempat jamrah yang perlu berdoa, maka melontar dalam keadaan berjalan kaki itu lebih aula. Tapi jamrah yang tidak perlu berdoa, sughra dengan wusta tu, maka ketika itu melontar dengan dalam keadaan menunggang itu lebih afdal. Wa hakadha yanbaghi lil faqih, demikianlah sayugia bagi orang faqih, an yashtaghila bihi, dia sibuk dengan ilmu ini, fi jami'i awqati, pada sekalian waktunya, fahina idzin yajid, ketika itu dia akan dapati, yajidu ladzatan azimatan fi dhalik, kelazatan yang besar pada demikian itu. Wa qila ru'iya Muhammad bin Hasan, dilihat Muhammad bin Hasan fil manam, orang berjumpa Imam Muhammad bin Hasan dalam tidur. Berjumpa apa? Bermimpi berjumpa Imam Muhammad bin Hasan ba'da wafatihi, setelah dia wafat. Faqila lahu, lalu ditanya kepadanya, kaifa kunta fi halin naz'i, bagaimana keadaan ketika kamu nazak tu, masa kamu nak keluar ruh tu macam mana? Faqala kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatabah, ketika itu aku muta'ammilan, sedang memerhatikan satu masalah daripada masalah berkaitan hamba mukatabah. Mukatab ni hamba mukatab, hamba yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk tebus diri kalau dia dapat bayaran tertentu dalam tempoh masa tertentu. Jadi masa nazak tu aku duk sibuk fikir tentang masalah itu. Falam ash'ur bi khuruji ruhi, aku dak sedar ruh aku dah keluar dah. Ni mimpi ni, nampak tak? Jadi menunjukkan mimpi ni dia ada takwil. Berlaku macam mana wallahu alam, tapi menunjukkan bahawa kelebihan fiqh itu boleh menyebabkan nazak itu jadi tak sakit atau kurang sakitnya lah. Dia kata lam ash'ur bi khuruji ruhi, kelebihan ilmu tu. Wakila, tu amal kok ustaz-ustaz kita orang ngajar kita kata nak minta mati masa ngajar. Mati masa ngajar ya, ada hok diberi rezeki gitu, ada yang tidak, sakit atas katil kok. Ala kuliah masing-masing lah. Nak mati dalam belajar, mati dalam mengajar, mati dalam mengajar ke, mati dalam belajar lah, suara nak belajar. Ramai ustaz-ustaz kita yang sebut gitu. Wa qila innahu qala fi akhir umrihi syaghalatni, telah menyibukkanku masailul mukatab, masalah hamba mukatab, anil isti'dad li hadzal yaum, daripada menyiapkan diri pada hari ini, hari cabut nyawa ni. Wa inna ma qala zalika tawadhu'an, katanya dia kata demikian itu kerana tawadhu', Kalau ikutnya apa yang dibuat tu persediaan dah tu, kerana dia mempersiapkan diri dengan perkara yang paling baik, iaitu menuntut ilmu dan meninggalkan khazanah ilmu kepada umat. Pada ibadat dah tu, menuntut ilmu kan ibadat. Faslun fi waqti tahsil, situ betul. Segi ni sikit lagi. Okey, sikit lagi boleh. Okey, faslun fi waqti tahsil, fasal pada waktu tahsil, waktu kita nak belajar tu. Qila waqtu ta'allumi minal mahdi ila lahdi, sejak daripada
buayan sehingga liang lahat. Dakhala Hasan bin Ziyad fi tafaqquhi. Hasan bin Ziyad mula belajar tafaqquh ni, belajar ilmu, wa huwa bunu 80 sanah. Dia ketika itu umur 80 tahun. Walam yabit alal firashi. Maka dia tidak pernah tidur atas hamparan. Bukan tak pernah tidur langsung. Tidur tu tak pernah tidur atas katil selesa. Tidur pun dalam keadaan belajar. Tak? Keadaan duduk. Gitulah. Tidak pernah tidur atas firash, atas katil. Arba'ina sanah, 40 tahun. Mana kadar dia tidur? Tidur dalam keadaan duduk. Dalam keadaan yang belajar. 40 tahun. Ni kena faham molek ni. Boleh ke Puak Wahabi kata ni benda ni mustahil. Tidak faham, tak pernah tidur 40 tahun. Oh, mana ada ni? Tak pernah tidur. Manusia. Bukan masalah tu. Tidur alal firash. Tidur selesa atas katil tak. Benda itu tak boleh berlaku. 40 tahun tidak pernah tidur atas hamparan, atas katil. 40 tahun. Fa'afta ba'da dhalika arba'ina sana. Kerana sebab dia belajar tu. Belajar lewat dah tu. Umur 80 belajar. Dia dapat beri fatwa lepas tu 40 tahun pula. Apa nama? Okay. Wa afdalu awqati, dan waktu paling afdal syarakhus syabab, iaitu pada mula. Syarakhus syabab makna pada permulaan remaja. Permulaan remaja. Waktu itulah paling molek untuk belajar. Wa waktu sahar, dan dalam masa sehari itu ialah pada waktu sahur. Waktu sebelum subuh. Wa ma bainal isya'ain, dan juga antara dua. Isya'ain ni makna maghrib isya'. Antara maghrib isya'. Itu waktu yang elok. Wa yanbaghi an yastaghriqa jami'a awqatihi. Sayugia seorang itu menghabiskan keseluruhan waktunya. Fa idza malla min ilmin, apabila dia jemu satu ilmu, yashtaghilu bi ilmin akhar. Dia berpindah pada ilmu lain. Puas dah baca fiqh, baca pula tauhid. Puas dah baca tauhid, baca pula tafsir. Jadi cara untuk menghilangkan jemu berpindah kepada ilmu-ilmu yang berbagai. Rasa bosan dah, faraid pula buat pengiraan. Rasa bosan dah, belajar ni pula tajwid pula. Contohnya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu idza malla minal kalam. Ibnu Abbas apabila dia jemu daripada berkalam, dia bercakap. Bila berjemu cakap ada syarah banyak, yaqul hatu diwan asy-syu'ara. Bawa dewan syu'ara. Bawa syair-syair, himpunan syair-syair para penyair. Baca syair pula. Dah buat apa baca syair? Baca syair boleh ilmu dari segi lugah. Ilmu dari segi bahasa. Penting juga tu. Wa kana Muhammad bin Hasan la yanamul lail. Adalah Muhammad bin Hasan, dia tidak tidur malam. Wa kana yad'u indahu al-dafatir. Dia letak di sisinya daftar, buku dia, buku tulis. Wa kana idza malla min naw'in, apabila dia jemu satu jenis ilmu, yang zuru fi naw'in akhar, dia akan lihat pada ilmu lain pula. Wa kana yad'u indahu al-ma', dan dia letak di sisi dia air. Wa yuzilu naumahu bil ma', dia akan hilangkan tidur dia dengan air. Maknanya kalau rasa mengantuk, dia ambil air, dia sapu. Wa kana yaqul innan nauma minal hararah. Dia kata apa? Tidur itu daripada kepanasan. Tak panas makna badan ni akan keluar dia panggil apa? Bukan asap lah, dia panggil bukhar. Bila tidur ni mari dia akan ada dia punya angin dia punya uap dia. Uap tidur tu. Dia datang daripada hararah. Maka caranya ialah hilangkan dengan sejukkannya dengan air. Faslun fi syafaqati wan nas. Ya, tak ada, sekali lagi lah insyaAllah kita akan habis kitab ni. Sekadar tu saja. Kita tutup untuk live sekadar ni.
Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.